MP Pembangkang diserang sindrom tidak kenal serik. Nampaknya cubaan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Mohamad menimbulkan persepsi buruk terhadap kerajaan dengan mendakwa kononnya 1.2 juta warga asing dari China tinggal secara tidak sah di negara ini tidak dibiarkan begitu sahaja, malah dibidas oleh Menteri Dalam Negeri. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahawa dakwaan berulang-ulang yang dimainkan wakil rakyat PAS itu adalah jauh tersasar dan tidak sepatutnya dipertahankan lagi. Beliau dalam penjelasannya di Dewan Rakyat berkata dakwaan dilemparkan Siti Mastura adalah tidak benar sama sekali kerana warga asing yang tinggal di negara ini adalah pemegang PAS jangka panjang. Kenyataan 1.2 juta orang Cina masuk tak keluar itu cukuplah. Itu dakwaan yang tersasar sama sekali. Tak boleh dipertahankan berdasarkan kepada fakta dan angka yang saya bentangkan, katanya semasa ucapan penggulungan ucapan titah diraja di Dewan Rakyat. Saifuddin menambah warga asing yang berada di negara melibatkan pelbagai jenis PAS di mana selama mereka memegang PAS tersebut, mereka tertakluk kepada tempoh yang dibenarkan untuk tinggal. Atas sebab itu wujud rekod warga asing ini tidak keluar. Mereka adalah warga asing pemegang PAS jangka panjang. Memang dia tinggal di sini. Dia tidak balik sampai PAS jangka panjang dia tamat. Boleh jadi 3 tahun, boleh jadi 5 tahun. Ada juga warga asing yang masuk, kemudian terlebih tinggal tetapi kita buka program rekalibrasi, mereka daftar. Jumlahnya ini lebih kurang 1 juta. PAS jangka panjang lebih kurang 2.6 juta, katanya. Sementara itu, Lim Guan Eng, PH Bagan meminta inisiatif daripada Speaker agar Siti Mastura diarah membuat permohonan maaf di Dewan Rakyat kerana dengan sengaja menimbulkan dakwaan tidak berasas selain cuba menjadikan Saifuddin sebagai sasaran serangan. Saya nak cadangkan beliau harus menarik balik dakwaan tersebut dan meminta maaf kerana ia langgar peraturan 36/12, kata Guan Eng di petik bernama. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bagaimanapun memberitahu ucapan dibuat Siti Mastura akan diteliti sebelum inisiatif tersebut dikeluarkan. Pelik tetapi benar. Kenapa Ahli Parlimen Pembangkang dilihat seolah-olah tiada idea berfaedah dan suka sangat membuat kenyataan yang tidak berasas? Adakah mereka telah diserang sindrom tidak kenal serik? Sebelum ini, Ahli Parlimen Tasik Glugor Datuk Wan Saiful Wanjan memohon maaf atas tindakannya yang mengeluarkan kenyataan berbaur sangkaan jahat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Permohonan maaf itu dibuat selepas Speaker Dewan memberi ruang kepada Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN itu untuk memberikan penjelasan mengenai kenyataan yang dibuatnya ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Ruang kepada Wan Saiful itu diberikan sebelum satu usul oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dikemukakan untuk menggantung Ahli Parlimen berkenaan selama 6 bulan kerana mendakwa Anwar sebagai pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Wan Saiful ketika bangkit mengakui kenyataan dibuatnya ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu sememangnya ditujukan kepada Anwar. Justru bila Ahli Parlimen Pembangkang mahu berhenti menimbulkan pelbagai persepsi jahat di hadapan jutaan rakyat demi memuaskan hati mereka di Dewan Rakyat. Sebenarnya sindrom ini makin merebak apabila mereka yang dengan sengaja membuat kenyataan berbau fitnah, tuduhan liar atau kenyataan tidak berasas terlalu mudah dimaafkan setelah mereka berbuat demikian. Bukan sekadar itu, pembangkang juga dilihat berperangai kebudak-budakan apabila seronok mengungkit sesuatu isu dengan tujuan memanaskan suhu Dewan. Lantas, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Komeng menyekolahkan pembangkang di Dewan Rakyat apabila mereka kerap bertanya tentang isu kampung baru Cina. Beliau berkata setiap kali bersidang, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, PN Maran, mesti membangkitkan isu berkenaan. Saya perhatikan sudah 5 kali isu sama dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail. Tak pernah bertaubat pun. Setiap sesi mesti soalan yang sama. Oleh kerana itu, saya harap bila dah masuk bulan Ramadan, biarlah kali terakhir saya jawab dengan penuh tenang jiwa supaya tidak payah ulang, katanya ketika sesi penggulungan perbahasan titah diraja. Dalam perbahasan sama, Komeng menyifatkan Melayu, Cina dan India patut bersatu sebagai sebuah keluarga. Katanya rencam kaum yang terdiri di negara ini adalah adik-beradik dan juga saudara mara. Mengapa tiap-tiap hari siang dan malam saya tengok lagu yang sama, irama yang sama berkumandang? Sampai bila lagu sedemikian akan berhenti dimainkan? Soal beliau. Menurut Komeng, KPKT sentiasa terbuka kepada semua termasuk pembangkang dan badan bukan kerajaan, NGO untuk mencadangkan pencalonan bagi tapak warisan dunia yang membawa faedah kepada negara.
Beliau berkata jika terdapat permohonan daripada International Council of Monuments and Sites Malaysia, pihaknya akan bersikap secara profesional. KPKT bersama dengan Jabatan Warisan Negara dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan membuat kaji selidik kajian penelitian cadangan terlebih dahulu, memandangkan Kampung Baru Cina adalah di bawah seliaan KPKT. Saya harap rakan-rakan duduk di sebelah blok pembangkang termasuk YB Maran pernah juga menjadi mantan timbalan menteri, mengapa selalu nak mempermainkan isu-isu sentimen kaum. Ini sudah masuk bulan Ramadan yang suci, redhalah. Ini adalah sikap asabiah yang tidak harus diamalkan di Dewan Yang Mulia ini, tempelak beliau lagi. Malunya apabila kita mendengar ahli parlimen bukan Islam membahasakan ahli parlimen beragama Islam agar menyanjungi bulan Ramadan sebagai bulan keinsafan dan keredaan. Apatah lagi apabila ianya ditujukan kepada mereka yang selama ini kononnya melebarkan perjuangan mereka untuk Melayu Islam. Ahli Parlimen Pembangkang seperti Dr. Siti Mastura dan Dr. Ismail selayaknya dibahasakan atas keceluparan mereka agar menjadi pengajaran untuk tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan dengan persepsi jahat. Timbul pula persoalan, gelaran doktor yang diperolehi mereka adakah kerana kajian mendalam yang dibuat atau hanya sekadar persepsi dan rekaan semata-mata. Tentu anda masih ingat bagaimana Lim Kit Siang boleh dikatakan sepupu kepada Lim Kuan Yew hasil kajian doktor kepala batas itu. Nak tunjuk jadi paletau tapi sayang, makin kelihatan dungu tanpa pembelaan. Sekarang diri sendiri yang kena palau.